Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Pak harap anda sihat, ceria dan bersemangat ya. Betul semangat. Mesti ada motivasi yang tinggi ya untuk kita berjaya, untuk kita menjadi seorang yang lebih hebat ya, dari masa ke semasa. Baik, dalam kesempatan kali ini, Pak Su nak kongsikan satu tajuk lagi yang berkaitan dengan konsep pengurusan masa. Ya. Konsep. Ya. Masa ni kita setiap orang ada masa yang sama, 24 jam satu hari. Ya. Semua sama. Kita duduk kat Jepun ke, kita duduk kat Amerika ke, kita duduk kat Malaysia ke, duduk kat Saudi Arabia ke, kita duduk kat mana-mana pun, kita ada 24 jam satu hari. Kita ada masa yang sama. Ya. Apa yang membezakan seseorang punya performance ataupun prestasi, ya, ialah bagaimana dia mengurus masa itu, sama ada dia mengurus masa dengan cekap ataupun tidak. Sama ada dia mengurus masa secara berkesan ataupun tidak. Ini yang jadi isu. Ya, kan? Kadang-kadang kita diberikan masa yang sama. Sama lah kalau kita berniaga kan. Kalau kita ada modal 10,000, ya, kawan kita pun ada 10,000 juga. Ya. So kita kan mulakan perniagaan. Sama tarikh mula perniagaan. Ya. So selepas bulan, selepas tahun macam mana? Kita mungkin untung, dapat untung katakan 30,000 ya. Kawan kita mungkin dapat untung 40,000, 50,000 dan sebagainya. Kenapa ada produktiviti yang berbeza? Kenapa ada prestasi yang berbeza ya? Ini kita kena tengok ya. Ini ada berkaitan dengan konsep pengurusan masa ya. Baik, macam mana pun kita lihat dulu apakah yang kita maksudkan sebagai konsep pengurusan masa ni ya. Baik, pengurusan masa ialah satu proses aktiviti yang melibatkan perancangan ya. Perancangan. Semua benda kita kena rancang ya. Semua benda kena berancang ya. Kalau kita ni orang yang sibuk ya, lagilah kita kena rancang dengan lebih baik. Kalau kita pelajar ke, kita bekerja ke ya, kita berniaga ke ya, apa sajalah yang kita buat kita kena rancang ya. So aktiviti perancangan ini berkait dengan masa ya, selain daripada dia berkait dengan perkara-perkara lain ya. Kemudian kita kena laksanakan apa yang kita rancang tu, kita kena laksanakan lah. Kalau kita kata kita nak buat ulang kaji malam ni pukul 10, 8 sampai pukul 10 umpamanya ya, kita kena laksanakan lah. Janganlah pula kita sembang lah, tengok video itu, tengok video ni pula. Jalan lain dah, sebab kita kena rancang. Bila masa kita nak ulang kaji, bila kita masa nak tengok video kan, bila kita masa nak media sosial, kita kena rancang. Rancang, laksana. Kemudian kita kena selaraskan. Kadang-kadang kita ada banyak aktiviti, satu untuk kita. Kadang-kadang kita terlibat dengan aktiviti kumpulan, ada grup. Ya? So kita kena selaraskan. Orang ni buat ni, orang ni buat ni, orang ni buat ni. Ya? So kena diselaraskan. Kalau tidak nanti ada satu kerja tu overlap, bertindan. Dua orang buat benda yang sama. So pembaziran akan berlaku. So kita kena selaraskan. Dan yang keempat, dia kena kawal. Ya, kena kawal. Utamanya kalau kita jadi seorang ketua ya. So kita kena kawal lah kena kawal lah anak buah kita tu macam mana dia buat ya. Dari segi masanya, dari segi bahannya dan macam-macam lagi lah ya. Kalau kita sebagai kerja tu melibatkan diri kita sendiri, kita belajar umpamanya diri sendiri, so kita kena kawal lah diri. Kita ada disiplin ya. Ini masa untuk belajar, ini masa untuk buat langkaji, ini masa untuk kuliah, ini masa untuk bersukan, ini masa untuk ibadat, ini masa untuk kenalah kawal ya. Okey. Yang berkait dengan sumber masa ya. Oleh kerana kita cakap pasal pengurusan masa, jadi kita kaitkan dengan sumber masa ya. Kalau dalam pengurusan tu kita ada sumber yang melibatkan manusia kan ya. Kalau dalam organisasi melibatkan manusia, ada juga sumber yang berkaitan dengan material ataupun bahan ya, ataupun mesin-mesin kalau kita melibatkan mesin-mesin. Ya. Ada juga sumber yang berkaitan dengan kewangan ya. Jadi semuanya kena diurus. Tapi salah satu aspek yang penting juga adalah masa. Ya, yang juga perlu diurus, perlu dilaksana, perlu diselaraskan, perlu dikawal ya. Yang berkait dengan aktiviti-aktiviti pembelajaran. Kalau kita belajar, bahkan orang-orang yang sudah bekerja pun proses belajar akan berterusan ya. Adalah kursus itu, bengkel ini, seminar, itu pembelajaran lah ya. Jadi kita kena uruskan masa kita yang berkaitan aktiviti pembelajaran. Kerjaya ya, bagi orang yang dah bekerja ya, berniaga dan sebagainya, aktiviti sosial pun kita kena peruntukkan masa. Aktiviti ibadat kita kena tentukan juga bila kita nak buat ibadat ya. Kemudian aktiviti lain lah yang berkaitan dengan kehidupan ya. Kita nak bersukan, nak bersatuan ya, nak melancong dan sebagainya. So dalam kehidupan kita ni ada banyak benda kita nak buat. Kan? Bukan satu, bukan dua, banyak. Kalau kita senaraikan banyak. Mungkin
mungkin ada yang bersifat harian, ada yang bersifat mingguan, bulan. Ha, eh? Ha, eh? Ada yang melibatkan diri kita saja, ada yang melibatkan keluarga, ada yang melibatkan dengan rakan sebaya kita, rakan kumpulan kita, rakan sekerja kita. Ya, jadi benda-benda itu melibatkan masa. Ya, jadi kalau tidak menguruskan masa itu dengan baik, jadi kita tak dapatlah apa dia mencapai matlamat peribadi kita. Kita tak dapat nak capai matlamat peribadi kita. Kita tak dapat nak capai matlamat kerjaya kita. Kalau kita dalam satu organisasi, kita tak dapat nak capai matlamat organisasi ataupun keluarga kita. Jadi pengurusan masa yang berkesan ialah pengurusan masa yang berkaitan dengan aktiviti, melibatkan masa, melibatkan apa yang saya sebutkan tadi, pembelajaran, kerjaya sosial, ibadat kehidupan, ya, demi untuk kita mencapai matlamat-matlamat yang kita telah tetapkan, ya, impian yang kita tetapkan, azam yang telah kita tetapkan. Jadi kita dia ada macam pribadi. Kalau kita sebagai seorang pelajar, kita kata Pak Su, semester ni saya nak CGPA 3.5. Apa. Kalau orang yang bekerja pula, dia nak ada matlamat dalam kerjaya dia, tahun ni, tahun lepas saya dapat 91 prestasi. Tahun ni kalau boleh saya nak 95%. Saya nak tingkatkan prestasi kerja saya menjadi 95%. Ya. Jadi matlamat-matlamat sama ada bersifat peribadi, kerjaya bersifat program ini hanya boleh dicapai kalau kita dapat mengurus masa yang kita ada secara berkesan, secara efektif, secara bijaksana. Kalau ini berlaku, maka produktiviti kita akan meningkat dari masa ke masa. Apa dia produktiviti ni? Produktiviti ialah satu ukuran banyak mana kerja yang kita dapat lakukan dalam satu jangka masa yang kita tetapkan. Ya. Jadi kalau orang itu produktif, bermakna kalau katakan kita sebagai pelajar lah, katakan kita pelajar ya, kita ada masa 2 jam untuk buat mengkaji satu topik, lepas tu ada pensyarah buat ujian, kita dapat katakanlah A+, kawan kita dapat B-. Itu apa maksudnya? Bermakna kita lebih produktif, ya, berbanding dengan kawan kita. Ya. B- itu pun okey jugalah, ya. Kalau boleh lepas ni dapat A pula kan. Ya. Jadi itu produktiviti, ya. Okey. Baik, ada beberapa kajian yang berkaitan tentang pengurusan masa, ya. Ada banyaklah sebenarnya, Pak, cuma kod kat sini ada 2 je, ya. Satunya ialah ketidakmampuan pengurusan masa menyebabkan ramai orang menjadikannya alasan, ya, mengapa mereka gagal untuk merancang masa secara berkesan. Jadi sebenarnya kita ni nak urus masa, kita kena ada skill. Macam kita nak buat kerja lah. Kita kena ada kemahiran. Nanti kita akan bincang pada sesi yang akan datang. Ya. Kita kena ada kemahiran yang baik. Kalau kita kurang kemahiran, maka kita pun tak menjadi orang yang produktif. Kita tak perform, kita punya prestasi tak tinggi. Ya. Kerana kita tidak ada kemampuan untuk ataupun kemahiran mengurus masa dengan baik. Ya. Yang kedua ialah yang mungkin berkaitan dengan anak-anak yang sedang belajar sekarang, ya, kegagalan pelajar universiti ataupun di sekolah, di kolej dan sebagainya, boleh dikaitkan dengan kurangnya kemahiran pengurusan masa. Ya, sebagai pelajar, ya, anda sebenarnya sangat sibuk dengan aktiviti pembelajaran, ya, co-curriculum, ya, dan macam-macam lagi lah, ya. Jadi kalau anda gagal menguruskan masa dengan baik, itu mungkin menjadi satu punca kenapa anda gagal, kenapa anda tak dapat A, ya, kenapa anda asyik dapat C je, kenapa anda asyik dapat B- saja, ya. Ini ada salah satu puncanya ialah pengurusan masa. Mungkin ada punca-punca lain, mungkin ada faktor-faktor yang lain, ya. Okey. Jadi saudara-saudari sekalian, ya, seperti mana yang kita bincangkan tadi, ya, pengurusan masa ni melibatkan aktiviti-aktiviti perancangan, ya, aktiviti pelaksanaan, ya, penyelarasan dan juga kawalan, ya. Jadi apa-apa yang kita nak buat tu kita kena rancang, ya. Kena rancang dengan baik, ya, supaya dia membantu kita, ya, untuk mendisiplinkan diri kita, ya, dengan masa yang sangat terbatas, ya. Ingat, ya, masa kita sama, ya. Ya. Kita nak dapat A atau tak dapat A bergantung pada kita macam mana kita uruskan masa. Kalau kita ada 1 jam, macam mana kita menggunakan 1 jam itu. Kalau kita ada satu hari, kita ada masa 3 atau 4 jam untuk buat ulang kaji. Macam mana kita gunakan 3-4 jam itu untuk ulang kaji. Berkesan tak berkesan? Orang lain pun masa sama juga. Jadi kalau kita dapat menguruskan masa tadi, menyelaraskan, mendisiplinkan diri kita dengan berkesan, kita menjadi orang yang mungkin lebih produktif berbanding dengan orang lain. Kita
kita mungkin dapat prestasi yang lebih tinggi berbanding dengan orang lain. Kerana kita mengurus masa secara berkesan. Kita tahu apa nak buat, bila nak buat, macam mana nak buat. Ya. Macam mana nak jadikan 5 minit ni betul-betul berimpak tinggi. Macam mana nak jadikan setengah jam ni, kalau kau ulangkan setengah jam, dalam setengah jam aku dapat kuasai sekian. Macam mana nak buat. Ya. Ini yang kita kaitkan dengan pengurusan masa. Baiklah, sehingga kita bertemu lagi dalam kesempatan akan datang. Salam motivasi.